Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah. Kasih sayang, limpah kurnia, taufik daripada Allah. Itulah sebab saya dan tuan-tuan semua dekat sini. Allah Ta'ala boleh pilih kita duduk mana yang Allah suka. Bila Allah Ta'ala menginginkan satu kebaikan pada satu orang, maka dia akan letakkan orang tu pada jalan yang menjadi asbab semakin dekat dia dengan Allah. Tuan-tuan, 100 tahun lepas tak ada seorang pun di antara kita dekat sini. 100 tahun lepas seorang pun tak ada kat sini. InsyaAllah 100 tahun akan datang pun seorang pun tak ada kat sini. Jadi hakikatnya kita bukan apa-apa dan kita tak ada pun. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang waktu daripada masa, hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu waktu daripada masa, wahai manusia, dulu kamu tak ada pun untuk disebut di atas muka bumi. Inna khalaqnal insan, kami, kata Allah, yang menciptakan manusia, min nutfah, daripada air. Tuan-tuan, air ni pun ikhtilaf di kalangan ulama. Ulama pun beza pandangan tentang air. Dalam mazhab Syafi'i, air ni tak najis. Dalam mazhab Hanafi, air ni najis. Tuan-tuan, asal kita pun ulama selisih pendapat najis ke tidak. La ilaha illallah. Hakikatnya saya, tuan-tuan, kita ni bukan siapa-siapa pun nak tunjuk yang kita siapa-siapa depan siapa-siapa. Sebab kita tak ada. Inna hadainahu sabil. Semuanya kata Allah, kami bentangkan jalan. Kamu dah hidup di atas muka bumi ni, sekarang kami bentangkan jalan. Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Sebahagian pilih untuk syukur, sebahagian pilih untuk kufur. Siapa buat keputusan? Kita buat keputusan.
Kita nak syukur, kita buat keputusan. Kita nak kufur, kita buat keputusan. Kerana hakikat kehidupan ni sangat sementara. Dan kehidupan yang sangat sementara ni ada maksud yang cukup besar. Salah maksud, habis jahannam kita kat sana. Betul maksud, maka kata Allah, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, siapa saja yang kami jauhkan daripada api neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, kemudian kami masukkan ke dalam syurga, فَقَدْ فَازَ, kata Allah, berjaya dah, berjaya dah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, tidaklah, kata Allah, dunia ni yang sedang kita lalu ni, yang sedang kita rasa ni, yang sedang kita hidup ni, tipu je segala kesenangan yang tu kamu rasa. Tuan-tuan, siapa kata tipu? Allah yang ciptakan langit dan bumi kata tipu. Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan kata tipu. Kalau pencipta kata tipu, kita yang diciptakan macam mana kata this is my real life? Kita kata betul. Tuan-tuan, satu orang ulama kata हमारा दुश्मन चार है. दुश्मन क्या? दुश्मन ni musuh. Kata ulama, musuh kita ada 4. Macam mana eja dushman? Dal, shin, mim, nun. ये हमारा दुश्मन है. हमारा दुश्मन 4 है. ये पहले नंबर 1 क्या? Nombor 1 dal. Musuh pertama kita apa dia? Yang pertama sekali dal. Dal apa dia? Dunia. Dunia ni musuh, tuan-tuan, bukan kawan. Kita buka Hayatus Sahabah. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah duduk seorang-seorang dalam keadaan beristighfar pada Allah, bermuhasabah tentang diri dia sendiri. Saya sendiri, dalam masa sehari, dalam masa seminggu, sebulan, berapa banyak masa kita duduk seorang-seorang termenung muhasabah tentang diri kita. Aku kalau mati sekarang ni, macam mana keadaan aku ke akhirat dengan Allah? Aku kalau mati sekarang ni, macam mana iman ahli keluarga aku? Tuan-tuan, kalau kita mati saat dan ketika ni, macam mana iman anak isteri kita? Ada anak, ada isteri, ada keluarga. Kalau kita mati, kita abang kalau mati habislah saya. Siapa nak bayar sewa rumah? Siapa nak bayar kereta? Siapa nak bayar bil? Siapa nak itu? Siapa nak ini? Kalaulah iman anak isteri kita masih lagi kebergantungan pada kita, kita gagal. Saya sendiri yang cakap sama. Kalau selagi sampai hari ini kita tak tahu maksud, tujuan, sandaran kehidupan ahli keluarga kita pada Allah sepenuh, tuan-tuan, takut mereka bukan beriman pada Allah, mereka beriman pada kita. Oh, suami aku mati habis, abang kalau meninggal habis saya. Tuan-tuan, musuh pertama dunia. Sayyidina Ali duduk muhasabah seorang-seorang, tiba-tiba dia bercakap. Maulana Yusuf Al-Gandahlawi telah nukilkan di dalam kitab Hayatus Sahabah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, wahai dunia, engkau cuba datang dan nak tipu aku. Wahai dunia, engkau takkan boleh tipu aku. Cari orang lain, pergi tipu orang lain. Wahai dunia, dengar betul-betul apa yang aku nak kata pada engkau pada hari ini. Wahai dunia, dengar, hari ini aku ceraikan kau dengan talak 3. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ceraikan dunia talak 3, apa makna ni? Tak boleh rujuk dah, tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa nak jadi Cina buta kat dunia? Tak boleh rujuk. Ini keputusan para sahabat. Mereka bercerai dengan dunia kerana mereka faham, ye hamara pehle ka dushman hai. Ini musuh pertama kita. Tuan-tuan, kita hidup dalam dunia, suka ataupun tidak, kita kena hidup bersama dengan dunia. Cuma jangan menikah dan kawan dengan dunia. Kapal selagi mana, bot selagi mana dia berjalan atas air, insya-Allah kita sampai Kuala Besut. Tapi kalau on the way bocor, insya-Allah kita sampai ke bawah. Bot selagi tak bocor, insya-Allah. Hati selagi tak bocor, insya-Allah. Kalau hati bocor, dunia masuk, tenggelam kita. Umat ni tenggelam bukan sebab dunia, tapi sebab hati itu bocor. Bagi peluang dunia masuk, habis gagal akhirat. Bila Sayyidina
Sa'id bin Amir dapat satu uncang dinar daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dapat senarai nama orang yang layak terima zakat di Syam, di Dimashq, Damsyik. Sampai-sampai tengok nama gubernur. Siapa gubernur dia? Sayyidina Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar tanya, ni Sa'id bin Amir ni siapa? Dia kata, Amirul Mukminin, gubernur kami. Nama gubernur ada dalam senarai terima zakat. Menangis Sayyidina Umar. Dia pun sama ya. Sayyidina Umar Al-Khattab sama ya. Ketika nak ambil kunci Baitul Maqdis, bertampung baju dia. Amirul Mukminin Abu Ubaidah Al-Jarrah tegur, wahai Amirul Mukminin, nak ambil kunci Baitul Maqdis, tukarlah baju, pakai elok sikit. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, kalaulah orang lain yang menyebut perkataan ni, pasti akan kau kenakan pada wajah dia, sehingga dia takkan pernah lupa apa dia cakap. Tak sangka wahai Abu Ubaidah, perkataan ni keluar pada mulut kamu. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, wa mahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma azallana Allah. Sayyidina Umar kata, kita adalah kaum yang Allah muliakan kita hanya kerana kita Islam. Kalaulah kita cari kemuliaan yang lain selain daripada Islam, Allah hina kita, Allah akan hina kita. Cari kemuliaan dalam kemasyhuran, hina. Cari kemuliaan dalam harta, hina. Cari kemuliaan dalam pangkat kedudukan, hina. Cari kemuliaan yang lain selain daripada agama, pasti akan hina. Cari kemuliaan dengan dunia, pasti hina. Macam mana nak mulia kalau Allah kata dunia ni musuh? Yang pertama, musuh pertama dunia. Musuh kedua syirik. Siapa dia? Syaitan. Syaitan ni musuh abadi yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Aduwwun mubin, musuh kamu yang nyata. Nyata dia musuh kamu. Takkan boleh pernah bersahabat dengan syaitan. Tuan-tuan, Allah tak sebut dalam Quran ulang-ulang, la tattabi'u syaitan. Allah tak sebut jangan ikut syaitan. Allah tak sebut jangan ikut syaitan. Tapi Allah sebut apa? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan dia tak kata ikut aku, tapi dia ajar kita melangkah. Dan kita tak sedar, akhirnya kita dah tenggelam dan terus akhirnya seolah-olah menyembah dia dan meninggalkan Allah. Tuan-tuan kalau ingat bersisa satu orang ulama, satu orang abid, satu orang ahli yang begitu dekat dengan Allah. Di zaman dia daripada orang yang begitu dekat dengan Allah di kalangan Bani Israel. Dua orang lelaki yang nak keluar jalan Allah. Ada seorang adik perempuan, mereka kata, kita nak tinggal adik kita keluar jalan Allah ni, siapa nak jaga? Jadi kita tinggal kat bersisa tu, dia satu orang wara', satu orang yang dekat dengan Allah. Kita boleh bagi kepercayaan dekat dia. Dan akhirnya dia jumpa dengan bersisa, kita dibagi takaza, kata kami nak keluar jalan Allah dan kami nak tinggalkan adik kami, boleh tolong tengok-tengok. Satu orang yang dekat dengan Allah, dia kata wallahi haram, tak boleh. Maka kecewalah dua orang ni balik. Tuan-tuan, syaitan pandai, dia main, dia kata kamu ni orang tu nak keluar jalan Allah, dia ada adik yang suruh kamu jaga, adik perempuan. Kalau kamu tak jaga, susahlah nak keluar jalan Allah. Korbanlah sikit, jagalah. Dia kata betul juga. Pergi jumpa dengan dua beradik tadi. Kamu nak keluar jalan Allah, tak apa, boleh aku jaga adik perempuan kamu, tapi dengan syarat aku duduk di kawasan tempat ibadat ni, rumah ibadat, adik perempuan kamu di rumah lain. Di rumah lain daripada rumah ibadat. Tak ada masalah. Yang penting adik kami kamu jaga. Tuan-tuan, maka keluarlah dua orang tadi di jalan Allah dan ditinggalkan adik dia di satu rumah dan bersisa di rumah ibadat.
Setiap hari Barsisha akan hantar makanan, letak kat pagar rumah dan balik. Adik dia akan keluar ambil makanan, buat masuk. Syaitan kata, syaitan main bisik dia, kamu ni letak jauh sangat macam tu, dia kena keluar berjalan nak ambil makanan. Kalau orang nampak tengok fitnah ni, apa kata kamu bawa makanan tu dekat sikit ke depan pintu tu supaya senang sikit nak ambil. Dia kata betul juga. Dia pun start, dia ambil bawa makanan, lepas tu letak depan pintu rumah, dia ketuk dan dia pergi. Maka berlaku beberapa minggu lepas tu, syaitan datang lagi, kata ni kamu ketuk macam tu pun dia tetap kena buka pintu. Nak kena keluar, nak kena ambil, orang tetap boleh nampak dia. Apa kata lepas ni kamu ketuk, kamu masuk, kamu letak kat dalam. Maka dia kata betul juga macam tu. Maka mulalah dia letak dekat dalam dan mula berborak dengan wanita ni. Bermula dengan bersembang, kemudian bersentuhan dan akhirnya berlaku zina. Walaupun dia dekat dengan Allah Ta'ala, tetapi syaitan bila datang, maka kalah dengan bisikan menyebabkan kehancuran kita dalam keadaan ketaatan, kita akan hilang daripada Allah. Maka bila berzina, maka mengandunglah wanita ni. Bila mengandung lahir anak, Barsisha ni mula dah rasa tak senang. Macam mana aku nak jawab dengan abang-abang dia balik jalan Allah. Syaitan kata sekarang ni senang, hapuskan bukti tu. Ambil anak tu bunuh, habis cerita. Maka dia pun pergi ambil anak tu dan dibunuh anak tu, selesai, mati. Syaitan datang lagi. Kau ingat kalau kau bunuh dia, anak tu tadi, mak dia dah duduk diam ke? Mak dia mesti cerita kan? Jadi bunuh sekali mak dia. Akhirnya wanita terus sekali kena bunuh. Daripada zina telah menjadi 2 pembunuhan. Akhirnya balik daripada berjihad jalan Allah, maka ditanya pada Barsisha, mana adik perempuan kami? Maka Barsisha kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik perempuan kamu diuji sakit macam ni, mati dah. Masa ni aku bawa kamu pergi pada kubur dia. Maka dibawa pergi pada kubur siapa-siapa, dia tunjuk ni kubur adik perempuan kamu. Maka abang-abang tadi percayalah dengan Barsisha. Satu orang yang saleh, satu orang yang dekat dengan Allah. Maka mereka pun balik menyangka adik mereka betul-betul mati sakit. Malam tu takdir Allah, abang ni dua-dua mimpi dengan mimpi yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada siapa mampu menyembunyikan apa-apa daripada Allah. Allah menciptakan kita daripada sekecil-kecil perkara quarks sehingga sebesar-besar malaikat penanggung arash, semua dibuang bilik dan pengetahuan Allah. Datang dalam mimpi tu, mesyuarat apa nama, bangun mereka 2 beradik, kata semalam saya mimpi. Saya mimpi juga semalam. Cerita mimpi, Masya Allah, mimpi tu adik dia datang dalam mimpi beritahu yang sebenarnya Barsisha bunuh dia dan telah dikuburkan di sekian-sekian tempat. Maka abang tadi telah pergi, bangun pagi dan pergi korek kubur tadi, ternyata adik dia telah dibunuh dan anak adik dia bersama lah. Tuan-tuan, 2 orang tadi jumpa Barsisha, kata apa? Sekarang ni kami dah tahu cerita betul. Wahai Barsisha, baik kamu mengaku daripada syaitan bisik, daripada berzina, daripada membunuh, kemudian kau menipu pula. Kemudian dibawa ke mahkamah, dibicarakan, dijatuhkan Barsisha untuk dihukum bunuh, diqisas. Dan ketika diheret nak dibunuh, syaitan telah menjelma dalam rupa manusia. Bagi tahu kepada dia, wahai Barsisha, kamu tahu tak aku ni siapa? Barsisha kata, aku tak tahu. Kalau kamu nak tahu, akulah syaitan yang bisik kepada kamu satu persatu, langkah demi langkah, sehingga kamu buat dosa demi dosa, sehingga akhirnya kamu ditangkap dan akan dibunuh. Wahai Barsisha, kalau kamu nak, cuma ada satu jalannya yang boleh menyebabkan kamu terlepas dari kematian ni. Kalau kamu nak selamat, ikut apa aku cakap. Maka dia kata kat syaitan tadi, kalau macam tu, bagitulah apa jalan pun aku ikut, aku nak lepaskan diri aku ni. Jalan terakhir, sujud pada aku sekarang.
Tuan-tuan, hilang iman. Dia sujud pada Barsisha sujud pada syaitan tadi, akhir ditangkap dan dibunuh. Akhir kepada jalan hidup Barsisha ialah mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, syaitan ni musuh kita yang tak pernah boleh dan akan jadi kawan. Selagi kita tak declare pemusuhan kita dengan syaitan seperti mana firman Allah yang berulang-ulang dalam Quran, selagi itu tuan-tuan, kita akan terus tersesat dan terperangkap dengan dia. Yang ketiga musuh kita kata ulama, mim, dal, shin, mim. Mim apa dia? Mahal. Mahal apa dia? Suasana. Tuan-tuan, kita kat Pulau Perhentian ni suasana. Suasana semua solat jemaah, suasana bangun tahajud malam, suasana menangis, suasana cakap iman, suasana pakaian sunnah, suasana semua suasana yang menyebabkan kita secure. Kita berada dalam keadaan yang selamat. Dan selagi mana suasana kita berada dalam keadaan mengingatkan kita kepada Allah, kita akan selamat. Sebab tu balik ni bentuk suasana. Kalau kita balik 3 hari dan kita terbentuk oleh suasana rumah kita, maka tetap kita akan dihancurkan oleh suasana. Suasana ni musuh kita. Bentuk suasana. Sahabat mereka ialah orang yang bentuk suasana, bukan ikut suasana. Mana mereka pergi, mereka bentuk suasana. Airport mereka pergi, airport jadi macam masjid. Cakap dakwah ke airport, cakap kebesaran Allah ke airport. Airport jadi tempat untuk orang ingat kepada Allah. Pasar jadi tempat ingat Allah. Pasar suasana berubah daripada dakwah kepada barang makhluk kepada kebesaran Allah. Tuan-tuan, yang akhir mim, nun. Musuh yang terakhir nun. Apa dia? Nafsu. 3 ni musuh kat luar, 1 ni musuh kat dalam. 3 musuh kat luar, 1 musuh kat dalam. Dan empat suasana ni kata ulama hanya dapat dikawal, dijaga dan dikalahkan dengan satu jalan. Apa dia? Usaha atas iman. Nak dapat, nak buang dunia pada hati, usaha atas iman. Nak kalahkan syaitan, usaha atas iman. Nak bentuk suasana, usaha atas iman. Nak kawal nafsu, usaha atas iman. Hanya usaha atas iman, semua musuh ni akan dapat kita menang. Tuan-tuan, ada orang kata, saya sendiri pun, iman kadang-kadang naik, iman kadang-kadang turun. Sebab apa iman kadang-kadang naik? Sebab apa iman kadang-kadang turun? Iman kadang-kadang naik sebab kadang-kadang cakap kebesaran Allah. Iman kadang-kadang turun sebab cakap dunia dan selain Allah. Jadi kalau nak sentiasa naik macam mana? Cakap Allah, 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 Allah. Suatu Nabi SAW 5 ayat Quran pertama turun di Jabal Nur, surah Al-Alaq. 5 ayat Allah bagi. Allah introduce Allah. Lepas itu Allah hold. Tak turun apa ayat Quran. Tak turun. Berapa bulan berlalu tak ada ayat Quran. Kemudian baru turun, ya ayyuhal muddathir, wahai orang muslimun, qum, bangun, fa'anzir, bagi peringatan tentang apa? Wa rabbak, Tuhan kamu, fakabbir, besarkanlah, bagi tahu pada semua orang, wahai Muhammad, tiada Tuhan selain Allah, tiada berkuasa selain Allah, tiada bagi mudarat manfaat selain Allah, tiada bagi susah senang selain Allah. Selain daripada Allah, semua makhluk, semua ciptaan, semua tak ada kuasa. Dulu tak ada kuasa, sekarang ada pun tak ada kuasa, nanti tak ada, tetap tak ada kuasa, tak pernah ada kuasa dan takkan ada kuasa. Inilah saya dan tuan-tuan. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, makhluk semua tak boleh bagi manfaat, semua tak boleh bagi mudarat, semua tak boleh bagi sihat, semua tak boleh bagi sakit, semua tak boleh bagi bahagia, semua tak boleh bagi derita. Yang bagi bahagia, derita, bahagia, semua Allah. Tuan-tuan, 300 juta tan air antara saya dan tuan-tuan dengan langit. Tuan-tuan, awan ada berapa tan? Tuan, kajian dibuat 300 tan sedang terapung antara kita dengan langit. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau air 300 tan, juta tan jatuh yang tu? Hempah kita, selesai. Tapi kita rasa selamat. Sebab kita tahu Allah pegang, Allah jaga. Tuan-tuan, kalaulah udara ni tak ada, kalaulah suasana kita ni semua vacuum,
without any resistance. Tuan-tuan, kalau hujan jatuh tanpa ada rintangan udara, tanpa ada rintangan partikel udara, tanpa melalui gas-gas, tanpa melalui perbezaan tekanan, kelajuan jatuhan satu titik air hujan ialah 558 km sejam. Tuan-tuan boleh imagine tak kalau 558 km sejam jatuh ke kepala. Tuan-tuan tengah malam naik kereta, bawa dekat highway LPT, lalu pepatung sup langgar berapa ratus kilometer sejam bawa? 200. LPT kan berombak jalan, kita daripada ombak sup kita terbang tu sup landing ombak dan seterusnya. 200. Lalu pepatung, apa jadi kat pepatung? Bubur, perak, hancur kat cermin. Itu baru 200 km. Kalau 558 km jatuh sup, tuan-tuan, insya-Allah tak ada siapa boleh hidup masa hujan. Tak ada rumah. Kita semua tak duduk dalam rumah, semua duduk dalam batu. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala ciptakan udara. Allah ciptakan segala-gala di antara perbezaan tekanan yang akhirnya berlaku geseran udara antara air, menyebabkan akhirnya yang sampai kat kita lebih kurang 8 ke 10 km sejam. Air yang sampai kat kita lebih kurang 8 ke 10 km sejam. Kita boleh hanga air masuk dalam mulut. Dan sikit pun kita tak rasa yang air ni bagi mudarat pada kita. Siapa yang jaga air ni? Allah. Air tu tak ada color. Masuk dekat dalam mulut lebah jadi madu. Air tu tak ada color. Masuk dekat tanah, keluar buah apple rasa manis, keluar buah mangga rasa masam. Air tu tak ada color, tuan. Masuk dalam mulut ular jadi poison, jadi racun, tuan. Air tu tak ada color, tuan. Masuk dalam mulut kita hilang dahaga. Air tu tak ada color, tuan. Jatuh dekat dalam laut dan dari asbab batu karang Allah jadikan masin air itu, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat semua ni. Tak ada benda melainkan semua di bawah jagaan Allah. Tuan-tuan, kita ni apa dia? Kita ni tak ada apa pun. Kita ni daripada satu sistem yang Allah gabung-gabungkan ya, macam robot, tuan-tuan. Robot gabung-gabung, jadilah sebiji robot. Kita daripada sistem peredaran darah gabung dengan sistem perkumuhan, gabung dengan sistem apa lagi? Seluruh sistem ni gabung jadi sebiji manusia. Jazakallah khair. Tuan-tuan, jadi seorang manusia, sistem daripada organ, sistem peredaran darah, organ dia apa? Jantung. Ni organ. Apa dia lagi? Organ sistem peredaran darah. Baca balik tentang buku sains. Jantung, organ. Organ terbentuk daripada tisu. Tisu gabung tisu jadi seketul organ. Tisu terbentuk daripada gabungan sel. Sel terbentuk daripada membran, terbentuk daripada nukleus, cytoplasm dan air yang ada kat dalam tu. Yang Allah bagi kawal sel dia hak tengah titik hitam tu nama dia nukleus. Nukleus daripada nukleolus kat dalam tu. Tuan-tuan, dalam nukleolus ada satu benda yang nama dia kromosom. Kromosom ni bentuk dia X. Tuan-tuan, kromosom ni bentuk dia X. Dia kalau pisah dua, dia panggil ni kromatid. Kromatid, gabung kromatid diikat oleh sentroma, nama dia kromosom. Kromosom ni apa dia? Kromosom ni ialah deoksiribonukleik acid. Pernah dengar tak? DNA, deoksiribonukleik acid. RNA apa dia? Ribonukleik acid. Apa dia tu? Corona. RNA, tuan-tuan duk injek vaksin RNA. DNA dia macam tangga, potong kat dua dia jadi RNA, ribonukleik acid dengan deoksiribonukleik acid. Tuan-tuan, deoksiribonukleik acid ni gabungan protein, asid amino. Protein, asid amino ni daripada 3 komponen, karbon, hidrogen, oksigen. Daripada karbon, hidrogen, oksigen yang paling simple hidrogen. Hidrogen hanya terdiri nukleus
yakni neutron dikelilingi oleh sebiji elektron. Ini je hydrogen, the most simplest atom on earth. Habis, belum lagi tuan-tuan, sebiji neutron yang tak ada charge dekat dalam tu, bila kita hempuk, pecahkan dia, ada satu benda nama dia quarks. Quarks ni up, up, down. Itu untuk proton. Neutron down, down, up. Proton, neutron hempuk, pecah quarks ni, terbentuk benda baru, nama dia meson, nama dia boson. Tuan-tuan, kita pun dah pening dah. Tuan-tuan, kalau nak tahu, Allah tak pernah pening. Dan Allah menjaga setiap satu di sana ketiga ni. Allah tak pernah keliru walaupun sedetik. Allah Subhanahu wa ta'ala kawal setiap perkara ni dalam setiap makhluk ciptaan dia. Dalam batu ada benda ni, dalam dinding ada benda ni, di dalam udara ada benda ni, di dalam sayuran tuan-tuan ada benda ni. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Itulah Allah. Tak pernah tak sibuk Allah ni. Allah sentiasa sibuk dengan seluruh apa yang sedang berlaku pada makhluk-makhluk dia. Ini sekecil-kecil benda tuan-tuan. Apa lagi benda yang sebesar-besar benda. Kita duduk dekat mana? Pulau perhentian kecil. Ada pulau perhentian besar sikit daripada yang kecil ni. Tuan-tuan, mana lagi besar pulau perhentian ke Terengganu? Terengganu lagi besar. Mana lagi besar? Terengganu ke Malaysia? Malaysia mana lagi besar? Malaysia ke Asia? Asia mana lagi besar? Asia ke bumi ni? Bumi ni mana lagi besar? Bumi ni ke matahari? Matahari mana lagi besar? Matahari ke sistem suria? Sistem suria mana? Sistem suria kita dalam Bima Sakti galaksi. Tuan-tuan, galaksi Bima Sakti, tuan-tuan pernah tengok ada Beyblade anak kita? Dia ada lengan, 4 lengan. Galaksi Bima Sakti kita berpusing mengelilingi tengah satu center, dan hujung ke hujung galaksi Bima Sakti ambil masa 100 juta tahun cahaya. Alamak, tahun cahaya pula dah. Okey, tahun cahaya ni macam mana? Okey, tak apa, bawa tenang sikit tuan-tuan. Kita nak tahu Allah punya besar ni bukan macam kita punya besar. Ni Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, cahaya kita turn on torchlight, 1 saat bergerak dengan kelajuan 300,000 km. Kalau buka buku fizik, laju cahaya 2.98 kali 10 meter sesaat ni laju cahaya. Kita convert bahasa mudah faham, buka torchlight, dalam masa sesaat cahaya boleh bergerak 300,000 km dalam masa sesaat. 2 saat 600,000 km, 3 saat 900,000 km, 4 saat 1.2 juta km. Ini laju cahaya. Itu sesaat. Kalau seminit, berapa laju, berapa jarak cahaya dalam masa seminit? Kali 60. Dalam masa sejam, kali lagi 60. Dalam masa sehari, kali lagi 24. Dalam masa sebulan, kali lagi 30. Dalam masa setahun, 365 hari. Tuan-tuan, ini laju cahaya 1 tahun laju cahaya. Ini laju setahun cahaya. Ini laju setahun cahaya. Hujung ke hujung galaksi Bima Sakti 100 juta tahun cahaya. Tuan-tuan, berapa besar galaksi ini? Dekat mana bumi kita sekarang? Di salah satu penjuru daripada lengan galaksi, itulah tempat bumi kita sekarang ni. Dan tuan-tuan, kajian saintifik bukan terbaru daripada tahun 1948. Einstein buat kajian dan juga Sir Edward Eddington di UK buat kajian bahawa alam semesta kita sekarang ni sedang mengembang. Alam semesta kita sekarang ni sedang mengembang dengan kadar kelajuan pengembangan itu kelajuan cahaya. Laju tuan-tuan, kita rasa macam tak ada apa. Tuan-tuan, sebelah Bima Sakti ada galaksi lain nama dia Pilin. Sebelah galaksi Pilin ada galaksi lain nama dia Andromeda. Tuan-tuan, dalam sekitar kejiranan galaksi kita ada juta galaksi. Zoom out juta galaksi itu jadi satu titik bintang. Ini dipanggil cluster of galaxy. Juta galaksi dalam satu titik bintang
dipanggil cluster of galaxy. Tuan-tuan, kajian dibuat sebelah cluster of galaxy ada lagi cluster of galaxy yang lain yang juga ada jutaan galaksi. Rupanya dalam keadaan itu ada jutaan cluster of galaxy. Zoom out, semua cluster of galaxy ini jadi satu titik bintang. Kita panggil local cluster of galaxy. Sebelah dia ada local cluster of galaxy yang lain. Local cluster of galaxy yang lain. Ada juta local cluster of galaxy. Tuan-tuan, dekat mana dah sekarang kita? Tuan-tuan, kita tak ada apa-apa sebenarnya, tuan-tuan. Nilai kita dengan habuk tak ada beza pun. Dulu kita kan tak ada, sekarang ada sekejap, nanti tak ada balik, tuan-tuan. Apa nilai kita kalau iman tak ada dalam diri kita? Apa nilai umat ni kalau mati tanpa iman, tuan-tuan? Di mana umat ni kalau mati tanpa iman, tuan-tuan? Ini yang Allah suruh Nabi besarkan. Ini yang Allah kata wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhan kamu. Cerita kebesaran Tuhan kamu. Sehingga iman masuklah hati umat ni. Sehingga tak ada benda yang umat ni lebih besarkan lebih pada iman. Sehingga kan maksud kehidupan umat ni betul. Sehingga percakapan umat ni betul. Kehidupan umat ni betul. Dan akhirnya sampai di tempat yang betul bersama dengan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, bayangkan macam mana kita boleh putuskan hubungan dengan Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan semua ni, yang jadikan semua ni, yang beritahu kepada kita bahawa semua ni tak ada nilai pun di sisi dia. Nabi begitu, kalaulah nilai dunia ni ada di sisi Allah, hatta sebesar sekepak nyamuk, pasti Allah takkan bagi minum pada orang yang kafir tu hatta seteguk air sekalipun. Tuan-tuan, orang kafir dah minum berapa teguk air, tuan? Seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Bahkan orang kafir dah minum dengan penuh kekenyangan. Kalaulah seteguk pun tak ada nilai di sisi Allah dunia ni. Sekarang ni, apa nilai dunia di sisi Allah? Kalau orang kafir Allah bagi minum. Tapi malangnya kerana dunia ni lah adik-beradik semua bergaduh, kan? Kerana kepak nyamuk ni lah umat ni bermusuh, kan? Kerana kepak nyamuk ni kita sanggup tinggalkan agama. Kerana kepak nyamuk ni umat ni buat keputusan untuk jauhkan diri daripada Allah. Kepak nyamuk ni telah menjadi asbab ramai orang junab masuk api neraka. Tuan-tuan, kalau bukan saya dan tuan-tuan yang duduk dalam majlis ni, yang sanggup tinggalkan anak isteri, korban sekejap, datang duduk kat sini untuk kita fikir sama-sama malam ni. Tanggungjawab kita besar, tuan-tuan. Kita tak ramai, 5-600 orang ni tak ramai, tuan-tuan. Nak dibandingkan dengan 6 bilion manusia yang sedang mati, yang sedang tak kenal Allah. Tanggungjawab siapa ni semua, tuan-tuan? Kalau bukan saya dan tuan-tuan buat keputusan, kita dah tinggalkan segala perkara yang kita suka kepada apa yang Allah suka. Sekarang ni masa untuk kita duduk sungguh-sungguh 3 hari ni, tenggelam sungguh-sungguh dalam amal. Balik ni dengan keputusan kehidupan yang betul, supaya di akhirat nanti kita dapat rehat bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada satu orang lelaki yang hidup zaman Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik satu orang tabi'inul jalil. Dia belajar daripada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Salah seorang guru Imam Malik ialah Imam Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di zaman Imam Malik ni, tuan-tuan, ada satu orang lelaki yang jauh tinggal di Basrah. Dia ni beriman pada Allah. Dalam hati dia yakin Allah tu Tuhan. Tapi kerana nafsu yang tak dapat dia jaga, hari-hari berlalulah hidup dia dengan arak. Tuan-tuan, bukan setakat tu, satu Basrah kenal dia dengan sifat dia, dengan samsing dia, dengan orang Kelantan panggil gedebe dia. Satu hari dia siapkan rumah dia untuk panggil kawan-kawan main minum arak, buat majlis. Dah siap dah arak semua dalam rumah, makanan pun dah siap. Dia tunggu depan pintu rumah. Kalau kawan-kawan yang datang, jadi istiqbal. Tiba-tiba nampak segerombolan manusia ramai lalu depan rumah dia dengan pakaian sunnahnya. Di tengah-tengah mereka ada satu orang lelaki yang begitu dimuliakan, yang begitu dihormati, duduk atas keldai. Dia tak kenal lagi tu siapa. Dan dia tengok lelaki tu ramai pengikut, dia pun celah semua. Dia tahan keldai tadi. Dia kata, kamu ni siapa ni?
Maka kata, dia ni kamu tak kenal? Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah. Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, siapa dia yang tak kenal dia? Kamu tak kenal dia? Dia ni muhaddithin. Muhaddithin tu apa? Dia bukan orang yang belajar agama, dia tak ada apa-apa pengetahuan tentang hadis. Jadi dia tanya, muhaddithin tu apa? Orang ramai yang tolong jelaskan. Ulama ni Imam Syu'bah tak sempat nak cerita. Dia duduk atas kedai, satu orang ulama, satu orang da'i. Yang khidmat dia beritahu muhaddithin, orang yang hafal ribuan hadis dan mengajarkan kami hadis. Dia kata hafal hadis. Dia kata apa kalau macam tu, baca hadis kat aku nak dengar hadis. Cuba baca lah. Tuan, Imam Syu'bah faham lelaki ni bukan nak belajar hadis pun. Dia cuma cabar. Dia saja je nak tengok betul ke. Baca hadis. Al-Imam Syu'bah tahu kalau dia baca hadis panjang, lelaki tak mau dengar pun. Jadi dia tak baca hadis yang panjang, dia baca hadis yang pendek. Yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat, Sayyidina Uqbah bin Mas'ud, Abu Uqbah Mas'ud Al-Badri Al-Ansari rahimahullah ta'ala anhu, inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwwati al-ula idza lam tastahyi fasni' ma syi't. Ringkasan daripada hadis ni, satu orang yang tak ada sifat malu dalam diri dia, maka dia akan buat apa saja yang dia nak buat. Hadis ni pendek. Orang yang duduk dengan Imam Syu'bah biasa dah dengan hadis ni dan tak rasa apa dah. Tapi lelaki ni yang hidup dia dengan maksiat, yang hidup dia dengan dosa, yang hidup dia dengan segala-gala keadaan yang memusuhkan diri dia dengan Allah. Hadis ni bukan masuk dalam telinga dia, tapi hadis ni masuk dalam jantung hati dia. Tertegak dia dengan hadis ni, bergenang air mata dia, dan mulut dia mengeluarkan perkataan yang dia tak pernah sebut dalam hidup dia. Mulut dia kata astaghfirullah. Imam Syu'bah tinggalkan dia, orang ramai tinggalkan dia, dia masih berdiri lagi kat situ. Seolah-olah semua dosa yang dia pernah buat dalam hidup dia, Allah bentang satu depan mata dia. Berjalan balik rumah dalam keadaan menangis yang begitu teruk. Al-Imam Syu'bah cuma baca satu hadis yang mungkin hadis ni orang lain tak rasa apa-apa, tapi hadis ni telah bagi kesan seluruh hidup lelaki ni. Sampai rumah dia kutip semua botol arak dia. Dia pecahkan semua botol arak. Dan dia beritahu dekat mak dia, mak, kalau kawan-kawan saya datang nanti, mak jamulah makan, mak tolong layan mereka. Saya dah buat keputusan, saya akan tinggalkan bumi Basrah. Tuan-tuan, ini hijrah. Bila iman masuk dalam hati, kenikmatan yang dia rasa melebihi kemaksiatan. Maksiat bukan nikmat. Maksiat ini satu perkara yang kita kena tanggung ke akhirat dengan segala azab yang kita takkan mampu nak tanggung kat sana nanti. Tuan-tuan, lelaki ni menangis dalam keadaan pecahkan botol arak, siapkan kenderaan, terus bergerak pergi mana? Pergi Madinah. Mana azan dulu? Tuan-tuan, sampai di Madinah, lelaki ni telah berguru, telah jumpa dengan Imam Malik bin Anas. Lelaki ni telah duduk menuntut ilmu dengan Imam Malik bin Anas. Seluruh kehidupan dia berubah. Satu orang yang merupakan yang sangat samsing, semua orang kenal dengan kesamsingan dia, semua orang kenal dengan maksiat dia. Tapi hanya kerana satu hadis, dia telah berhijrah tinggalkan bumi Basrah, duduk dengan Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Al-Zahabi sebut, lelaki ni tak mengaji dengan Imam Malik setahun, dia tak mengaji 2 tahun, dia tak mengaji 4 tahun. Dia mengaji selama 27 tahun dengan Imam Malik bin Anas. Dia dah buat keputusan dalam hidup dia untuk terus jadi hamba yang paling sempurna pada Allah. Apa maksud kehidupan kita? Kita bukan siapa-siapa. Walaupun semua orang panggil kita bos, kita hamba. Walaupun orang julang nama kita, kita hamba. Kita tak boleh masuk syurga dengan pangkat dan nama kita, tetapi kita hanya akan masuk syurga dengan sifat hamba yang kita usahakan di dunia ni. 27 tahun mengaji agama semata-mata nak jadi hamba Allah yang paling sempurna. Kata Imam Syafi'i, di kalangan kami anak murid Imam Malik bin Anas,
yang paling faqih di dalam kitab Muwatta' dia. Siapa dia lelaki ni? Imam. Inilah lelaki ni, nama dia Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahullah. Tuan-tuan, mungkin saya sebut nama dia, kita tak biasa dengar nama ni. Tapi kalau saya sebut nama anak murid dia, kita semua kenal. Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni lah guru kepada Al-Imam Bukhari. Tuan-tuan, inilah guru pada Imam Muslim. Satu orang yang mungkin dunia nampak dia tak guna dia ni. Nampak tak ke mana dia ni. Nampak teruk dia ni. Tuan-tuan, hanya kerana satu hadis, dia telah menjadi asbab yang hari ni saya dan tuan-tuan semua kenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal agama ni, kita tahu bahagian ilmu daripada agama ni. Inilah Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Satu hadis dari Imam Syu'bah cukup telah jadi asbab dia telah jadi orang yang begitu dekat dengan Allah. Tuan-tuan, dan hari ni kita telah, siapa boleh tolak? Siapa tolak Bukhari Muslim? Orang yang tak baca hadis pun ni hadis sahih tak sahih ni. Hadis Bukhari ni, okey sahih. Dengar nama Bukhari, siapa guru dia? Satu orang yang dulu jauh daripada Allah. Tuan-tuan, inilah pengorbanan. Iman ni macam mana? Tuan-tuan, satu orang lelaki dalam kitab Dalail Nubuwah, Imam Baihaqi kata, satu orang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Wabisah. Wabisah ni satu hari dia keluar rumah dalam keadaan yang sangat rungsing, risau, macam ada beban di kepala dia. Dia keluar rumah, dia datang dalam majlis Nabi. Penuh sahabat dalam majlis tu, sampai dia tak boleh nak pergi dekat dengan Nabi. Tapi kerana beban perkara yang dia tak mampu nak tanggung ni, dia langkah seorang-seorang sahabat. Dia langkah seorang, sampai satu orang sahabat tarik tangan dia, kata, Wabisah, Nabi mana ni? Wabisah kata, aku nak jumpa Nabi. Wabisah macam kalau kita nak kata, hang mai lambat duduk belakang. Langkah seorang-seorang. Nabi kata, biarkan dia ke depan. Tuan-tuan, Wabisah sampai ke depan, duduk depan Nabi SAW. Tunduk, tak tengok Nabi. Tak cakap apa. Tadi nak tanya soalan, tapi dah jumpa Allah, tak terkeluar soalan tu dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi kata, Wabisah, apakah kamu datang kepada aku untuk tanya tentang dosa dan pahala? Terus dia angkat kepala dia, kata, ya Rasulullah, inilah yang membebankan aku, ya Rasulullah. Pahala ni macam mana, dosa ni macam mana, ya Rasulullah? Makna dia, yang dikatakan pahala ni, apa kesannya? Yang dikatakan dosa ni, apa kesannya? Nabi beritahu, pahala ialah satu perkara yang kamu buat, yang menyebabkan hati kamu bahagia walaupun satu dunia menentang kamu. Pahala apa sih yang kamu buat, bahagia hati kamu walaupun satu dunia menentang kamu. Semua kata salah ni, tak boleh ni. Dia kata benda ni Allah Ta'ala suruh, benda ni betul. Dia rasa bahagia walaupun dunia menentang. Bila Sayyidina Uthman ibn Affan dikepung rumah dia, maka baling batu masuk dalam rumah dia. Bila batu masuk dalam rumah dia, dia pun buka tingkap, kata, janganlah baling batu, kata Sayyidina Uthman, dalam rumah ni bukan hanya ada aku, dalam rumah ni ada ahli keluarga aku. Kalau kena aku tak apa, tapi kalau mereka kena mereka macam mana? Mereka kata, wahai Uthman, bukan kami yang baling, Allah yang baling. Sayyidina Uthman kata, kalau Allah yang baling, kena dah. Tapi yang baling bukan Allah, yang baling kamu dengan nafsu dan kemarahan kamu. Sayyidina Uthman tenang. Mereka kata, wahai Uthman, apakah kamu tak takut? Kami ramai ni. Sayyidina Uthman baca, Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang ramai berhimpun untuk buat benda tak elok pada kamu. Mereka kata, orang ramai berhimpun nak takutkan kamu, nak susahkan kamu, nak buat benda tak elok pada kamu. Takutlah kamu pada mereka. Fazadahum imana. Iman mereka meningkat. Iman mereka meningkat. Sebab mereka tahu apa benda salah. Iman mereka meningkat. Mulut mereka kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanyalah kepada Allah tempat kami serahkan segala urusan kami. Dulu kita belum hijrah,
orang tak kata apa pun kat kita. Tiba-tiba kita hijrah, orang kata macam-macam kat kita. Dulu kita tak pakai kepiah, orang tak kata apa pun kat kita. Tapi bila kita start pakai kepiah, macam-macam orang kata kat kita. Kita pakai jubah, macam-macam orang kata kat kita. Kita pakai sunnah, macam-macam orang kata kat kita. Bila kita dekat dengan Allah, macam-macam orang kata kat kita. Hati kita terus bahagia. Tuan-tuan, yakinlah, inilah pahala dari sisi Allah Ta'ala. Inilah kebaikan yang sedang Allah bagi kepada kita. Istiqamah, terus, dekat, ikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita sungguh-sungguh. Tuan-tuan, dosa kata Nabi adalah satu perkara yang kamu buat menghadirkan keresahan, kerongsingan dalam hati kamu. Walaupun satu dunia sokong kamu. Satu dunia sokong. Semua kata boleh ambil. Tak ada masalah. Maulana baca khutbah tengah hari tadi. Tak ada hal lah kata, alah sikit je, bukan nampak sangat rasuah ni. Alah nak dapat projek, bagi sikit lah. Alah belilah set snorkeling sikit, bagi dekat company tu, insyaAllah dapat projek. InsyaAllah belilah bagi, boleh, insyaAllah. Kita pun belilah bagi. Tapi dalam hati ni, tak syok, tak tenang. Duit masuk juta dosa. Kita kan tak tahu. Ni tuan-tuan, hati kita tahu mana dosa, mana pahala. Hati kita ni tahu hak mana dosa, hak mana pahala kita buat. Betapa ketenangan dalam hati ni, itulah keadaan pahala dan hubungan kita dengan Allah. Betapa deritanya hati ni, begitulah keadaan dosa yang sedang kita tanggung, yang nak kita bentang depan Allah. Sayyidina Ma'iz ibn Malik datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina ni, tolonglah bersihkan aku. Tuan-tuan, kalau kita benda dosa, mereka rasa beban yang cukup berat atas kepala mereka. Mereka tak mampu nak tanggung seorang-seorang cerita kat Nabi, minta Nabi hukum supaya bersih kat dunia ni, mati tak bawa benda ni. Tuan-tuan, kita ni insan, Allah Ta'ala bagi sifat pelupa ni 11. Kalau Allah tak bagi sifat lupa ni kat kita, tak ada hidup kita atas dunia. Bila Ma'iz bin Malik kata, ya Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku, Nabi pusing. Nabi nak bagi isyarat, bagilah taubat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosa tu. Dia tak, dosa tu betul-betul merungsingkan dia. Dia pusing kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berzina ni, tolonglah bersihkan aku. Nabi kata, mungkin kau pegang-pegang tak sampai berzina, pergilah. Nabi pusing. Dia datang lagi kali ketiga, ya Rasulullah, dah aku betul-betul berzina ni ya Rasulullah, tolonglah bersihkan aku. Tuan-tuan, nak begitu dia tak mampu hidup dengan dosa. Macam mana kita yang buat dakwah mampu hidup dengan beban dosa? Macam mana saya dan tuan-tuan, kita buat dakwah, tapi kita mampu hidup dengan beban dosa yang kalau kita mati, kita tahu kita kena jawab benda ni depan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mereka tak mampu hidup walaupun dengan setitik daki dosa yang melekat pada badan mereka. Tuan-tuan, dipusing lagi, dipegang baju Nabi, kata, ya Rasulullah, dah aku betul-betul berzina ya Rasulullah, aku buat benda tu ya Rasulullah, tolonglah bersihkan aku. Kerana dia sendiri 4 kali pengakuan di depan Nabi, dia betul-betul nak dibersihkan. Akhirnya Nabi telah hukum. Tuan-tuan, direjam, syahid dan mati Sayyidina Ma'iz bin Malik. Dan malam tu sahabat mimpi yang Ma'iz radhiyallahu anhu berenang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, taubat ni besar. Taubat ni sangat besar. Taubat ni bukan untuk orang yang berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, dengar betul-betul. Wahai orang beriman, dalam hati yang yakin bahawa Tuhan itulah Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah lah Tuhan yang bagi segala-galanya. Tubu ilallah, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Allah tak kata ya ayyuhalladzina fasaqu, Allah kata wahai orang fasik. Allah tak kata ya wahai orang munafik. Allah tak kata wahai orang yang berdosa. Allah kata wahai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman,
Tubu ila Allah. Taubatlah pada Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah dengan taubat nasuha kata Allah. Taubat sungguh-sungguh. Taubat dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, kata Maulana Umar Palampuri, satu orang da'i tak bangun malam tahajud dalam keadaan menangis, merintih, mengaku salah, dosa, kesalahan pada Allah. Dia sedang menipu dakwah dia. Macam mana kita nak berdepan dengan Nabi SAW? Tuan-tuan, saya ajak diri saya sendiri, tuan-tuan semua malam ni tak ada seorang pun di kalangan kita yang tak bangun tahajud, insya-Allah. Tak ada seorang pun yang tak bangun tahajud. Lambat mana pun kita tidur. Kadang-kadang main pulau kan, syok kan. Nak tidur, Allahu Akbar. Ni malam ni nak mengai pula. Mengai lagi kan, Allahu Akbar. Pukul 3 pagi baru balik. Syahid kan tak bangun tahajud. Okey. Tidur Ustaz, paksa diri. Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 9 Zulhijjah daripada Arafah selesai Nabi khutbah. Nabi buat jama' taqdim daripada Arafah. Nabi bergerak daripada Wadi Uranah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak pergi mana? Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah Nabi turun daripada Qaswah. Nabi angkat tangan, doa, turun tangan. Angkat tangan, turun tangan. Daripada selesai Zuhur, tuan-tuan, Nabi doa sampai menjelang waktu Maghrib. Maulana Sulaiman Khatani kata 6 jam Nabi doa hari itu. 6 jam Nabi doa di tengah-tengah terik matahari. Apa doa Nabi? Apa doa Nabi? Dan tahu apa doa Nabi? Nabi doa, Allahumma ghfir lil ummati. Allahumma ghfir lil ummati. Allahumma ghfir lil ummati. Ya Allah, ampunkan umat aku. Ya Allah, ampunkan umat aku. Ya Allah, ampunkan umat aku. Tuan-tuan, 6 jam Nabi doa keampunan untuk kita di Arafah. Tempat makbul, hari makbul, orang makbul. Doa sehingga Allah kata, wahai Muhammad, aku ampunkan umat kau kecuali satu golongan. Golongan zalim, kata Allah, aku tak makbul. Aku tak ampunkan dosa golongan zalim. Tuan-tuan, daripada menjelang masuk waktu Maghrib di Arafah, di Jabal Rahmah, Nabi naik unta. Di belakang Nabi Sayyidina Usamah ibn al-Zaid berjalan unta tu menuju ke Muzdalifah. Slow, Nabi kata, wahai unta, jalan tenang, slow jalan. Sehingga masuk waktu Maghrib, belum sampai Muzdalifah, Sayyidina Usamah cuit Nabi, kata, ya Rasulullah, dah Maghrib ya Rasulullah, dah Maghrib. Nabi kata, amamaka, depan kamu, depan lagi. Terus lagi berjalan sampai masuk Muzdalifah. Aisyah, Nabi turun salat Aisyah. Nabi jama' dengan Maghrib. Nabi buat takhir di Muzdalifah. Tuan-tuan, Nabi sambung doa. Nabi sambung lagi doa. Esok pagi 10 Zulhijjah, hari nahar, kita bersama ayah haji. Nabi bangun ceria muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun ceria muka Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ni ceria muka kamu, semalam sedih kami tengok. Nabi kata, hari ni aku dapat berita gembira. Allah Ta'ala buat keputusan di kalangan umatku yang zalim pun Allah ampun juga. Tuan-tuan, mana kita nak lari pada Tuhan yang begini menantikan kita? Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-sama, walaupun dosa yang kamu buat mencecah ke langit, summa astaghfartani, kau minta ampun pada aku, ghafartu lak, aku ampunkan kau, wala ubali, sikit pun aku tak peduli, kata Allah. Adnaba 'abdun dhanba, ada satu orang hamba buat dosa, thumma qala rabbi ighfirli, dia kata, ya Allah, tolonglah ampunkan aku. Menangis dia malam tu, menangis, tolonglah ampunkan aku. Allah kata, alim 'abdi anna lahu rabb yaghfir dhunub, tu dia ada Tuhan, dia tahu yang dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia, aku ampunkan dosa dia, kata Allah. Esok pagi bangun sibuk dengan kawan-kawan semua, tergelincir buat lagi dosa. Terbuat lagi dosa. Bukan nak buat, terbuat. Dah jaga dah. Teringat dah, menangis lagi, ya Allah, tolonglah, ampunkan dosa tu, ya Allah. Allah kata, tu hamba aku tu tahu yang ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa, minta ampun, aku ampunkan dosa dia lagi, kata Allah. Tak apa lama lepas tu buat balik dosa tadi.
Buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Akhirnya Allah kata, ya abdi if'al, ya abdi if'al ma tu'mar ghafartu lak. Ya abdi if'al ma syi'ta. Ya abdi if'al ma syi'ta. Wahai hamba, kau buatlah apa yang kau nak buat. Ghafartu lak, kau minta ampun pada aku, ampunkan lagi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kau lari daripada aku, kata Allah. Tinggalkan aku dalam keadaan tak ada sikit pun kecacatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Tuan-tuan, hakikat kita duduk dalam majlis ni, kita keluar 3 hari ni, kita nak bentuk balik hati dan kerisauan dan maksud kehidupan kita. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma hamba. Kita datang 3 hari ni, tuan-tuan, kita usaha untuk jadi baik, kita usaha untuk buat baik. InsyaAllah dalam usaha buat baik akan ada ujian, bukan senang. Kalau kita nak tanam padi, kita tanam padi, insya-Allah celah-celah padi itu akan tumbuh rumput sekali. Kita tanam padi, insya-Allah celah-celah padi itu ada rumput sekali, insya-Allah. Tapi tuan-tuan pernah tengok ada orang tanam rumput tiba-tiba tumbuh padi? Dia buat keputusan tanam rumput, tiba-tiba tumbuh padi. Tak ada. Tanam padi, insya-Allah. Bersama padi itu ada rumput. Kita nak buat baik, insya-Allah akan ada cacat, akan ada salah, akan ada. Memang ini perjalanan, ini proses dia. Tapi dalam keadaan kita buat dosa, takkan pernah ada kebaikan dalam dosa. Dalam keadaan kita tanam rumput, takkan pernah padi ada dalam celah-celah rumput. Sebab tu, tuan-tuan, takkan pernah rugi kita untuk berikhtiar untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Kita ambillah manfaat sungguh-sungguh dalam majlis ni, dalam program 3 hari ni, tuan-tuan. Kita bentukkan fikir risau kita, kita bentukkan balik apa makna kehidupan kita. Nabi SAW tak boleh tidur hanya fikir macam mana umat ni dapat selamat masuk dalam api neraka. Itulah juga maksud kehidupan saya dan tuan-tuan. Selagi kita boleh tidur nyenyak, saya pesan kat diri saya, tuan-tuan, selagi kita tidur nyenyak tanpa ada kerisauan umat masuk, kita belum sama dengan masuk hidup Nabi lagi. Selagi kita boleh tidur nyenyak tanpa ada kerisauan umat masa kita tidur, kita belum sama lagi macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun tahajud, Sayyidatuna Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak doakan aku?" Nabi tu yang angkat tangan, "Allahumma ighfir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum selepas. Melompat Sayyidatuna Aisyah. Punya seronok kerana Nabi doa ke ampunan dia. Rumah Nabi tak besar, kecil. Sayyidatuna Aisyah lompat, seronok Nabi doa. Nabi tanya, "Wahai Aisyah, apakah kau gembira mendengar doa daripada aku tadi?" "Ya Rasulullah, siapa-siapa pun akan gembira kalau itulah doa yang kau doakan kepada mereka." "Wahai Aisyah, ketahuilah," kata Nabi, "inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salat." Inilah doa yang aku duk baca kat umat aku setiap kali selesai solat aku, kata Nabi SAW. Sehari paling kurang 5 kali Nabi doakan ampunan saya dan tuan-tuan. 1400 tahun dulu. Kita belum lahir lagi, kita belum ada lagi. Nabi dah risau dengan zina umat ni. Nabi dah risau dengan judi umat ni. Nabi dah risau dengan arak umat ni. Nabi dah risau dengan aurat umat ni. Nabi dah risau dengan keadaan kemungkaran umat ni. Nabi risau keadaan umat yang akan datang masa dia tak ada. Lalu Nabi dah tak ada. Saya cuma nak tutup dengan satu tamsil. Semua Allah Ta'ala beri kefahaman pada saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan, satu orang kaya, dia kehilangan dia punya pembantu rumah. Dia buat iklan depan rumah, dia buat iklan besar depan rumah. Kekosongan pembantu rumah, gaji 6,000 sebulan. Tuan-tuan, kekosongan pembantu rumah, gaji 6,000 sebulan. Tuan-tuan bayangkan 6,000 sebulan ni gaji pertama PhD, kan? Tiba-tiba gaji pembantu rumah 6,000 sebulan. Siapa berminat datang interview. Maka satu orang tu dia pun main interview. Jumpa orang kaya ni. Orang kaya ni kata, "Kalau kamu sanggup, aku akan terima kamu bekerja dengan aku dengan gaji 6,000."
Kerja mudah je. Aku cuma bagi kamu 5 perkara. Kamu cuma perlu buat 5 benda ni, dan kamu insya-Allah aku akan sayang dan aku bagi gaji ni setiap bulan. Bahkan mungkin ada tambahan lagi. Yang pertama, hari-hari sapu sampah. Yang kedua, hari-hari buang sampah. Yang ketiga, hari-hari mop lantai. Yang keempat, hari-hari basuh kain. Yang kelima, hari-hari masak. Yang pertama, hari-hari sapu sampah. Yang kedua, hari-hari buang sampah. Yang ketiga, hari-hari mop lantai. Yang keempat, hari-hari basuh kain. Yang kelima, hari-hari masak. Saya lupa. Dia bersetuju, maka bermulalah dia kerja dengan orang tua dengan orang kaya. Setiap hari dia buat, dia sapu sampah. Setiap hari dia buang sampah. Setiap hari dia mop lantai. Setiap hari dia basuh baju. Setiap hari dia masak. Tip-top. Kerja yang sangat baik. Bos dia sangat suka. Bos dia sangat sayang. Satu hari tu nursery cuti. Nursery tempat bos hantar baby anak dia untuk dijaga di nursery tu. Hari tu nursery cuti. Jadi bos ni, suami isteri pergi kerja. Kata takkan nak buat baby ni pergi kerja. Jadi dia kata dekat pembantu rumah ni, hari ni aku tak boleh nak bawa baby ni dan nursery cuti. Hari ni ada satu kerja yang kamu kena buat. Jaga budak ni. 5 kerja tu kena buat, tapi dalam masa sama jaga budak ni. Dia kata boleh lah. Tapi tak termasuk pula dah 5 ni dalam 6,000 tu untuk 5 kerja ni. Yang budak ni tak termasuk dalam 5 perkara ni. Tapi dia tak apalah. Hari ni dia plan nak masak makanan yang paling sedap untuk bos dia makan. Maka hari tu dia buat keputusan, dia telah belikan patin, masak pais. Baik dia terbakar. Ada menteri. Dia punya terbakar. Masak-masak tuan, derian, beli tempoyak sebagainya, nak masak pais. Tengah-tengah nak masak tuan-tuan, anak tadi bangun tidur. Rumah besar. Rumah 4 tingkat, ada lift. Dekat dapur, sebelah dapur ada swimming pool. Baby tadi bangun-bangun tidur, merangkak sikit nak pergi kat swimming pool. Dia pun tengok baby tadi. Dia kata budak ni dah bangun pula. Dia tak apa, dia tu masak siang ikan patin. Satgi baby ni terjun dekat dalam swimming pool. Dia pun tengok baby ni tengah lemas. Dia kata, kejap lagi lah. Ini kerja aku ni. Ini lagi penting. Masak tu dalam 5 perkara. Sapu sampah dah buat, mop sampah dah buat, buang sampah dah buat, basuh baju dah buat. Ni masak ni. Ini nak serve yang terbaik ni untuk bos balik nanti makan pais ni. Masak-masak, budak tu tenggelam, timbul, tak tenggelam dah. Timbul budak tu. Selesai dia masak, dia kata, budak ni dah timbul lah. Dah biarlah kata. Bos sampai. Tuan-tuan, bos guna auto gate tu. Tekan pintu, masuk kereta, buka pintu. Bau patin tempoyak pais tu punya sedap. Ya Allah, this is my favorite. Ini favorite aku ni. Pais patin, ya Allah sedapnya. Buka pintu. Dia punya bau tu keluar. Ya Allah sedapnya bau ni. Astaghfirullah, tak tahan lah. Dia panggil pembantu rumah dia, masak pais hari ni. Bos, bukan setakat pais, tengok terbakar api dia ada lagi ni. Ya Allah, you are the best. Dia kata, inilah pais yang paling sedap. Tuan-tuan, dia kata, bos, relax dulu, saya serve, saya pergi main makan. Tuan-tuan, on the way nak pergi bilik, tengok baby tu terapung. Ada selera lagi dah. Sedap tak lagi pais tu sekarang ni? Hilang selera dia, tuan-tuan. Sebab apa? Ada benda lagi besar dalam hidup dia. Anak yang dia sayang, bayi yang dia dah bagi amanah dekat pembantu ni untuk jaga, tetapi pembantu ni buat sambil lewa dan dia biarkan bayi ni mati, kononnya supaya dapat sempurnakan 5 perkara tadi. Tuan-tuan, last sekali apa jadi dekat pembantu? Dia kata, ni manager, ini anak aku mati ni. Anakku mati ni. Dia kata, ya bos, mati bos.
Yang mati ni aku, kau tahu tak? Tahu bos. Kau tengok dah dia jatuh tadi, tengok bos. Kau tak selamatkan dia? Tak bos. Apa sebab kau tak selamatkan dia? Saya tengah masak tadi bos. Kau masak lagi penting daripada budak ni mati. Dia kata bos. Bos kata kat saya ni gaji 6,000 yang pertama sekali. Sapu sampah, buang sampah, mop lantai, basuh baju, masak. Budak ni tak ada dalam list tu bos. Jadi saya minta maaf bos, agak-agak apa jadi kat dia. Hari tu juga dia kena buang dan dibenamkan terus dekat dalam swimming pool tu tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni umat ni kata tugas saya dah semula dah. Saya dah ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dah solat dah, saya dah puasa dah, saya dah zakat dah, saya dah haji dah. Orang mati tanpa iman, ada iman, itu bukan urusan saya. Tuan-tuan, ini keadaan agak-agaklah apa yang Allah akan buat kita nanti. Tuan-tuan, ini kerja, ini tanggungjawab tuan-tuan. Bukan perlu kita, ya Allah, ini tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Dan Nabi telah siapkan 124,000 para sahabat. Dan mereka telah Allah isytihar ridwanullahi ajma'in radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka di saat mereka telah redha pada Allah. Tuan-tuan, hari ni tak maksud yang besar ni. Siapa yang nak ambil kerja ni sebagai kerja tanggungjawab masuk hidup saya, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita bagi nama, kita bagi masa. Mata sikit tadi. Yang pegang buku, insyaAllah tulis nama, insyaAllah. InsyaAllah. Ulama-ulama setahun kedua, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan boleh bagi nama, insyaAllah. Kita sempurnakan tanggungjawab. Kita tulis nama. InsyaAllah. 4 bulan, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah semua bagi nama, insyaAllah. Kita dah banyak sekali nama tadi. Kalau tuan tulis nama